Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Halih Wal Agama Negara Brunei Darussalam, malam tadi menerima kunjungan hormat pemangku menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Tuan Yang Terutama Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim sedang dalam rangka lawatan ke negara ini. Kunjungan hormat berlangsung di sebuah hotel di Jerodong. Semasa kunjungan hormat, kedua-dua pihak berbincang mengenai usaha mengukuhkan lagi kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara, khususnya dalam perkhidmatan agama antara Majlis Ugama Islam Singapura dan Kementerian Halih Wal Agama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Halih Wal Agama. Lima pelajar termasuk 42 pelajar perempuan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diraikan pada Majlis Khatam Hafaz 30 Juz Al-Quran. Majlis diadakan di institut berkenaan. Baca surah Al-Fatihah diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Halih Wal Agama. Majlis Khatam Hafaz 30 Juz Al-Quran bagi para pelajar Institut Tahfiz merupakan acara tahunan bagi meraihkan pencapaian penting setiap pelajar dalam menghatamkan hafazan 30 juz sebelum mereka menamatkan pengajian. Kementerian Halih Wal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya sedang dan akan melaksanakan transformasi digital dan inovasi perkhidmatan dalam memacu tadbir urus yang lebih efisien, telus, berintegriti dan citizen-centric. Menteri Halih Wal Dalam Negeri berkata melalui platform seumpamanya, Kementerian berpeluang menyampaikan maklumat terkini mengenai dasar-dasar inisiatif serta perkhidmatan baharu yang digubah berasaskan keperluan rakyat. Berucap pada perasmian kenali kementerianku, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman menjelaskan transformasi digital yang dilaksanakan antaranya kenderaan bomba baharu lengkap dengan teknologi moden, pelaksanaan inisiatif sistem berteknologi digital Jabatan Penjara, penggunaan aplikasi mudah alih dalam pengurusan bencana. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK juga kiat meluaskan penggunaan khidmat digital. Transformasi digital yang sedang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui penggunaan sistem e-gate di pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Brunei. Inovasi ini memendekkan masa pemeriksaan imigresen, meningkatkan pemeriksaan keselamatan dan menjadikan proses keluar masuk lebih selesa dan efisien. Diadakan selama 3 hari sehingga 26 November, pengisian acara termasuk program Bual Bicara iaitu interaksi dengan orang ramai termasuk pihak-pihak berkepentingan serta jualan pengusaha satu kampung satu produk 1K 1P, produk insaf daripada Jabatan Penjara dan Aftercare Support Association dan produk usahawan tempatan. Juga diselajurkan pelancaran kedai kampung, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung MPM Kasat. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara Berakas. Sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara tidak seharusnya tertumpu kepada perbincangan mengenai isu-isu atau cabaran sedia ada. Sebaliknya, penumpuan harus diberikan kepada cabaran serta saranan strategik yang dapat menyumbang kepada pembangunan Kementerian Halih Wal Dalam Negeri khasnya dan negara amnya semada untuk jangka masa pendek, sederhana maupun panjang. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman,
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa mempengerusikan sesi muzakarah antara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi diadakan di Jabatan Daerah Brunei dan Muara Berakas. Pendekatan sebegini amat penting bagi membantu Kementerian ini dan negara Brunei Darussalam secara keseluruhan untuk terus berkembang maju seiring dengan arus globalisasi dan transformasi digital dalam usaha kita mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035. Sesi muzakarah bertujuan mengongsikan inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan serta perancangan-perancangan strategik Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Ia juga sebagai percambahan fikiran mengenai apa jua perkara atau isu ke arah kesejahteraan rakyat dan penduduk serta kemakmuran negara. Kesultanan Oman dan negara Brunei Darussalam terus komited untuk mengukuhkan hubungan dalam semua sektor utama. Perkara tersebut digariskan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini semasa majlis resepsi sempena Hari Kebangsaan negara tersebut. Majlis berlangsung di Jerodong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia ke majlis ini yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Puan yang terutama Irma Said Muhammad Samhan Al-Katiri berkata, tahun ini merupakan sambutan ulang tahun ke-41 penubuhan hubungan diplomatik di antara kedua-dua negara sejak ditubuhkan pada 24 Mac 1984. Sejak itu, hubungan dua hala terus stabil dan menikmati pencapaian yang memberangsangkan. Ke arah meningkatkan kualiti akademik dan persediaan profesional pelajar, Politeknik Brunei PB memeterai kerjasama rasmi dengan Association of Chartered Certified Accountants ACCA melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Majlis penandatanganan berlangsung di kampus PB. Hadir menyaksikan penandatanganan Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. MOU ditandatangani oleh Pengiran Dr. Saiful Baharin bin Pengiran Haji Duraman, Pemangku Pengarah PB, dan Ang Wen Hau, Peneraju Hubungan Pendidikan ACCA Maritim Asia Tenggara. MOU dihasrat mewujudkan, memupuk dan membangunkan kerjasama dalam bidang profesional perakaunan dan percukaian serta penyelidikan, pendidikan dan program latihan yang berkepentingan bersama. Tujuh peserta kursus asas pemandu pelancong ke-17 anjuran bersama Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Kolej Perniagaan Laksmana menerima sijil. Penyampaian sijil diadakan di Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Awang Haji Abdul Wahab, Setiausaha Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Kursus asas pemandu pelancong antaranya meningkatkan dan memantapkan kemahiran seorang pemandu pelancong dalam memberikan perkhidmatan berkualiti dan memenuhi kehendak piawaian yang ditetapkan. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KPSB menerima lawatan rasmi daripada Tuan Yang Utama Profesor Madya Dr. Muhammad Faisal Ibrahim, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Mengalulukan ketibaan Tuan Yang Utama ialah Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais KPSB, Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Dasar dan Keagamaan, Kementerian Hal Ehwal Agama, dan Awang Haji Muhammad Albi bin Haji Ibrahim, Ketua Bahagian Perhubungan Awam Antarabangsa dan MABIMS. Juga diadakan perbincangan terbuka untuk bertukar-tukar pandangan, berkongsi pengalaman serta amalan terbaik dalam memperkasa sistem pendidikan Islam. Pertandingan dikir Syarifil Anam bagi pegawai masjid ahli jawatan kuasa takmir masjid
Muslimah Masjid, Jemaah Masjid Belia dan Belia Wanis Masjid seluruh negara diadakan sembena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertandingan diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Johan kategori lelaki Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait A, manakala Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar muncul Johan bagi kategori perempuan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. 38 kumpulan wakili masjid di seluruh negara menyertai pertandingan tersebut bertujuan menggalakkan peserta untuk terus mempelajari dan menguasai lagu-lagu dikir. Sukan sekolah-sekolah ASEAN kali ke-14 diteruskan dengan beberapa acara termasuk penyampaian hadiah bagi larian atlet lelaki bagi 800 meter dan 3000 meter. Acara berlangsung di Stadium Negara Hassanah Bolkiah. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Larian 800 meter dan 3000 meter masing-masing dimenangi oleh atlet dari Filipina. Acara diteruskan dengan peringkat separuh akhir larian 400 meter perempuan dan lelaki. Sementara sebelah petang diadakan perlawanan akhir olahraga dan penyampaian hadiah bagi acara rejam lembing, lompat jauh, 110 meter lari berpagar, larian 400 meter, 4x100 meter dan 1500 meter. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Acara rejam lembing perempuan tempat pertama dimenangi oleh Thailand. Johan acara lompat jauh perempuan dimenangi oleh Indonesia. Johan 110 meter lari berpagar disandang oleh Thailand, manakala Johan larian 400 meter perempuan dimenangi oleh Filipina. Sementara Johan larian 400 meter lelaki dimenangi oleh Thailand. Bagi acara badminton ASG ke-14, perlawanan akhir bagi pasukan lelaki dan pasukan perempuan peringkat Liga Berkumpulan berlangsung di Sekolah Sukan Kampung Pulai. Pasukan Indonesia mendapat pingat emas bagi pasukan lelaki setelah menewaskan pasukan Malaysia. Sementara pasukan Brunei Darussalam dan pasukan Filipina masing-masing mendapat pingat gangsa. Bagi pasukan perempuan, pingat emas diraih oleh pasukan Indonesia selepas mengalahkan pasukan Thailand. Pingat gangsa dimenangi pasukan Filipina dan pasukan Malaysia. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Paduka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Perundangan Antarabangsa dan Penyelidikan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dalam acara renang di Kolam Renang Kebangsaan Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Brakas, 6 kategori mempertandingkan 6 pingat emas. Dalam kategori kuak kupu-kupu 100 meter lelaki, pingat emas diraih oleh atlet Indonesia. Kategori kuak kupu-kupu 100 meter wanita pula, pingat emas diraih oleh Thailand. Dalam acara gaya bebas 200 meter lelaki, Indonesia meraih pingat emas. Indonesia juga meraih pingat emas dalam kategori 200 meter gaya bebas wanita dan acara kuat dada 100 meter lelaki. Bagi acara kuat dada 100 meter wanita, Singapura meraih pingat emas. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Haji Zainal Abidin Haji Kipli, Pengarah Jabatan Kenaziran Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Acara Sukan Bola Keranjang ASG ke-14 diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah. 2 perlawanan bagi kategori perempuan diadakan. Perlawanan pertama menyaksikan pasukan Malaysia menentang pasukan Singapura. Perlawanan diteruskan dengan pertemuan antara pasukan Brunei Darussalam dengan pasukan Indonesia.
Sementara itu, acara bola jaring ASG ke-14 melibatkan pasukan Brunei Darussalam berlangsung di Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah. Dalam pertemuan itu, pasukan negara tewas kepada pasukan Malaysia dengan keputusan 12-68. Dalam perlawanan lain, pasukan Thailand mengalahkan pasukan Filipina. Dua pesilat negara mara ke perlawanan akhir selepas menyingkirkan lawan masing-masing dalam kategori berbeza. Acara berlangsung petang kemarin di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Pesilat negara Fatin Hazirah Mohidi yang bertanding dalam acara kelas B wanita berat 43 hingga 47 kg menyingkirkan pesilat dari Vietnam di peringkat separuh akhir. Seorang lagi pesilat negara Muhammad Raid Naim Muhammad Syamsuddin berjaya melangkah ke peringkat akhir dalam kategori kelas D lelaki berat 51 hingga 55 kg setelah menundukkan pesilat Malaysia. Sementara itu, di Dewan Sekolah Menengah Rimba 2, pasukan sepak takraw negara memulakan misi mereka dalam acara regu dengan langkah kanan apabila berjaya menundukkan Singapura pada perlawanan pembukaan acara regu peringkat kumpulan. Skuad regu negara memperolehi kemenangan dengan kiraan straight set Singapura 2, Brunei Darussalam 4. Dalam aksi perlawanan kedua menentang Myanmar pula, skuad regu negara tewas dengan keputusan straight set 4-2.